Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita, Puan Aida Najwa binti Sabri dan kepada kawan-kawan semua. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan berkenaan pihak berkuasa tempatan di Malaysia. Kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu diketuai oleh saya, Rima anak pembuanga dengan nombor metrik 290240, Muhammad Safwan bin Abdul Razak 290195, Muhammad Azizi bin Osman 290177, Mawin Shah bin Zuhuri 290144, dan yang terakhir sekali ialah Rizman anak Lakina 290242. Di dalam tugasan ini, saya diamanahkan untuk menerangkan berkenaan pengenalan dan juga objektif penubuhan pihak berkuasa tempatan. Okay, secara ringkasnya, saya terangkan di sini apakah yang dimaksudkan dengan pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan ataupun dikenali sebagai PBT merupakan satu agensi ataupun badan yang bertanggungjawab untuk mengurus tadbir sesebuah daerah dalam satu kawasan lah. Okey, ia diwujudkan di bawah Akta Kerajaan 1976, di mana di bawah akta ini terdapat akta lain dalam kurungan yang menekankan Akta 171 yang membahagikan jenis-jenis kerajaan tempatan iaitu Majlis Bandaraya ataupun Dewan Bandaraya, Majlis Pembandaran dan Majlis Daerah. Biasanya bidang kuasa dan aktiviti PBT hanya terhad kepada tugas yang diperuntukkan dalam undang-undang sahaja. Ia juga mempunyai kuasa khas ataupun kuasa yang tertentulah untuk mendakwa ataupun didakwa, membuat kontrak, kutip cukai dan sewa serta menikmati autonomi keuangan. PBT diberi kuasa untuk membentuk undang-undang kecil sahaja. Okey, bagi penubuhan di Sabah, ia terbentuk di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan pada tahun 1961, di mana ia turut menggariskan tanggungjawab dan fungsi penguasa tempatan di Sabah. Di mana asas penubuhan PBT ini bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran dalam kawasan mereka lah. Okey, jadi biasanya PBT ini akan peka dengan kehendak penduduk tempatan. Okey, dan biasanya bertindak memenuhi permintaan komuniti setempat. Okey, antara perkhidmatan yang disediakan di dalam perbandaran ataupun di dalam kawasan setempat iaitu kebersihan am, pungut sampah, kesihatan am, menyediakan sistem tandas dan saluran najis. Biasanya anggota yang bertanggungjawab dalam PBT ini ataupun dalam perkhidmatan ini dikenali sebagai penguasa tempatan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, Muhammad Safwan, untuk menerangkan jenis-jenis kerajaan tempatan mengikut kriteria dan contoh. Assalamualaikum, saya Muhammad Safwan bin Abdul Razak, nombor matriks 290195. Saya akan membentangkan jenis-jenis kerajaan tempatan, kriteria dan contoh. Kerajaan tempatan di Malaysia merupakan kerajaan di peringkat paling rendah dalam suatu sistem kerajaan di Malaysia. Ia berkuasa untuk mengenalkan cukai yang terhad seperti cukai pintu. Selain itu, agensi kerajaan ini boleh menguatkuasakan undang-undang kecil kepada penduduk yang berada di dalam kawasan pentadbiran mereka. Lazimnya, pegawai tertinggi di dalam kerajaan tempatan dipanggil Datuk Bandar bagi bandaraya, manakala yang di-Pertua Majlis atau Presiden bagi kawasan perbandaran dan juga majlis-majlis daerah. Terdapat 3 jenis-jenis kerajaan tempatan, iaitu pertama, Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya.
Kriteria Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya ialah pusat pentadbirannya dalam sesebuah negeri. Penduduknya melebihi 1 juta orang. Hasil pendapatan tahunan melebihi RM20 juta. Mempunyai pusat perniagaan dan perindustrian serta mempunyai pusat pengajian tinggi seperti universiti dan maktab. Contoh, Dewan Bandaraya dan Majlis Bandaraya ialah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Bandaraya Ipoh dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Kedua, Majlis Perbandaran. Kriteria Majlis Perbandaran, pusat pentadbiran dalam sesebuah daerah. Penduduknya melebihi 100,000 orang. Hasil pendapatan tahunan melebihi RM5 juta. Mempunyai pusat pentadbiran yang tersusun dan teratur. Kehendak penduduk tertumpu kepada perkhidmatan bandaran berbanding dengan projek-projek prasarana. Contoh, Majlis Perbandaran ialah Majlis Perbandaran Ipoh dan Majlis Perbandaran Seremban. Ketiga, Majlis Daerah. Kriteria Majlis Daerah, pusat pentadbiran terletak di luar bandar. Penduduknya kurang daripada 100,000 orang. Hasil pendapatan tahunan kurang daripada RM5 juta. Kemudahan sistem perhubungan biasanya tidak begitu baik. Lebih banyak memerlukan projek prasarana. Contoh, Majlis Daerah Tapah dan Majlis Daerah Sabak Bernam. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azizi bin Azman, nombor matrik 290177. Saya akan menerangkan fungsi kerajaan tempatan. Terdapat dua prinsip utama yang menetapkan fungsi penguasa tempatan dan prinsip iaitu prinsip ultra vires dan general competent. Prinsip ultra vires, penguasa tempatan hanya berfungsi mengikut tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini berpandukan pihak berkuasa tempatan di Malaysia mengikut undang-undang yang disenaraikan. Bagi prinsip general competent, memberi kuasa pada pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan kegiatan dengan bersyarat. Syaratnya adalah pihak penguasa tempatan dinasihatkan untuk mampu membiayai kegiatan tersebut. Prinsip ini memberi kuasa yang lebih luas. Fungsi dan tugas-tugas PBT berdasarkan Akta 171 seperti berikut. Kuasa perancang tempatan. Yang kedua, kuasa mengeluarkan lesen. Yang ketiga, kuasa mengenakan cukai-cukai tertentu. Yang keempat, membina bangunan perumahan dan unit-unit perdagangan. Contohnya macam pasar, gerai-gerai, tepi jalan. Yang kelima, kuasa untuk menjalankan fungsi merancang dan menguruskan kawasan bandar. Yang keenam, mengurus dan mengawal lalu lintas. Yang ketujuh, kuasa untuk merancang dan menyediakan kemudahan-kemudahan awal. Fungsi dan peranan PBT boleh dikategorikan kepada 4 bahagian seperti berikut. Bahagian pertama, kategori alam sekitar. A. Menyediakan perkhidmatan seperti pembersihan, pengumpulan dan pembuangan sisa-sisa pepejal, peparitan dan pembentungan yang sempurna. B. Turut menjalankan program-program mengindahkan kawasan setempat dan melakukan penambahbaikan dan menyelenggara kawasan persekitaran yang berada di bawah bidang kuasa mereka. Kategori 2, kategori orang awam. A. Peranan meliputi perkhidmatan rumah penyembelihan, perkhidmatan veterina, pengangkutan, kawasan pengkebumian dan tempat membakar mayat. B. Bertanggungjawab menguruskan sistem kebersihan sisa pepejal, parit-parit dan jalan-jalan yang menyenggarakan keseluruhan kawasannya. C. Pelesenan peniaga kecil-kecilan, gerai-gerai buah, pekedai dan pengusaha. Kategori ketiga, kategori sosial. A. Beberapa kawasan perbandaran yang lebih besar dan membangun turut menyediakan kemudahan sosial seperti pusat jagaan anak-anak, klinik-klinik di bawah program kesihatan mereka, ambulan dan van jenazah. B. Menyenggara air pancut, menyediakan pencahayaan jalan-jalan awam. C. Menyediakan tenaga buruh. Dan kategori terakhir, kategori pembangunan. A. PBT dianggap sebagai sumber penting di dalam pemodenan sosioekonomi setempat. B. Kadar perkembangan sektor melonjak ke arah peningkatan. Perkara ini dapat dilihat melalui perindustrian, perdagangan, perniagaan dari segi kemudahan sokongan lain. Dan yang terakhir dalam kategori pembangunan,
menjamin pertumbuhan ke arah pembangunan lestari dalam konteks daya saing negara dalam era globalisasi. Assalamualaikum, nama saya Mawi Syah bin Zukuri, nombor metrik 29014. Ingin menerangkan struktur organisasi pihak berkuasa tempatan. Pegawai tertinggi dalam sesebuah kerajaan tempatan di Malaysia bergantung kepada status kerajaan tempatan itu sendiri. Bagi sebuah bandar, pegawai tertinggi digelar sebagai Datuk Bandar. Bagi majlis daerah digelar Yang di-Pertua. Di Sabah dan Sarawak pula, Ketua Eksekutif Penguasa Tempatan biasanya digelar Presiden atau Pengerusi. Kerajaan tempatan mempunyai keahlian yang dilantik dalam kalangan ahli-ahli politik dan ketua jabatan di peringkat teknikal. Ahli-ahli majlis dilantik bagi tempoh 3 tahun oleh kerajaan negeri. Keputusan melantik semula ahli-ahli selepas tamat tempoh ditakluk kepada kerajaan negeri. Antara ciri-ciri bagi lantikan sebagai ahli-ahli majlis penguasa tempatan adalah seperti berikut. 1. Orang yang menetap di kawasan penguasa tempatan itu sendiri. 2. Mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam urusan kerajaan tempatan. 3. Berasal daripada satu bidang pekerjaan, perdagangan dan perindustrian. 4. Berkemampuan untuk mewakili semua kaum di kawasan penguasa tempatan itu. Sekurang-kurangnya, terdapat beberapa jawatan kuasa bagi setiap penguasa tempatan yang mempunyai ciri-ciri utama iaitu menyediakan dan merancang pembangunan, membincangkan isu berkaitan bidang tugas penguasa tempatan dan menyediakan kertas kerja bagi kegiatan penguasa tempatan. Antara jawatan kuasa yang diwujudkan adalah jawatan kuasa keindahan dan kebersihan bandar, kewangan, perlesenan, lalu lintas dan perancangan. Organisasi dan ciri-ciri PBT adalah seperti berikut. Organisasi Datuk Bandar yang di-Pertua Majlis dan Pegawai Daerah. Ciri-ciri gelaran Datuk Bandar untuk Dewan Bandaraya. Jabatan ini dilantik oleh kerajaan negeri yang disandang oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Di wilayah persekutuan, jabatan ini dilantik oleh Menteri bertanggungjawab ke atas wilayah persekutuan. Tugas utama adalah mempengerusikan mesyuarat dan memanggil mesyuarat. Setiausaha merupakan pegawai utama memastikan kelancaran pentadbiran kerajaan negeri. Pegawai-pegawai terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu 1. Profesional, pegawai teknikal. 2. Pentadbir, jalankan pentadbiran. Terdiri daripada 8 hingga 24 orang pegawai. Ahli-ahli majlis. Tempoh perkhidmatan selama 3 tahun. Selamat sejahtera, nama saya Rizman Anad Lakingah, nombor metrik 290242. Saya akan menerangkan beberapa perkara yang terdapat dalam bidang tugas kerajaan tempatan. Pihak berkuasa tempatan menetapkan kuasa di bawah 3 akta, antaranya ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, serta Akta Jalan, Parit dan Bangunan. Bidang tugas yang terdapat di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 ialah menyediakan tempat lapangan terbuka, tempat meletak kereta, taman rekreasi dan lain-lain yang boleh digunakan oleh orang awam pada bila-bila masa. Dalam masa yang sama, mengawal tempat-tempat awam, menamakan tempat-tempat awam sekiranya mendapat kelulusan daripada kerajaan negeri, mendirikan tugu-tugu awam dan berkuasa untuk mendirikan bangunan awam di tempat terbuka. Selain itu, menyelia kebersihan pasar awam, kedai makanan dan minuman, menanam pokok-pokok untuk keindahan persekitaran, menyediakan perkhidmatan pengangkutan di kawasan mereka dan menggalakkan penguasa tempatan untuk menceburui bidang perdagangan yang akan memberi banyak manfaat kepada penguasa itu sendiri. Penguasa tempatan juga dibenarkan untuk membekalkan sumber elektrik kepada penduduk di kawasannya mengikut peruntukan Akta Elektrik 1949. Akta Jalan, Parit dan Bangunan ialah memastikan penyelenggaraan jalan-jalan awam, penyelenggaraan
saluran peparitan dan memastikan infrastruktur bangunan-bangunan yang selamat untuk didiami, ditinggalkan atau diruntuhkan bagi keselamatan masyarakat setempat. Itu sahaja penerangan saya pada kali ini. Berdasarkan penerangan berkenaan pihak berkuasa tempatan sebentar tadi, di sini kita diberi pendedahan berkenaan apakah yang dimaksudkan oleh pihak berkuasa tempatan, apakah objektif sebenar penubuhan tersebut, dan kita turut didedahkan berkenaan jenis-jenis kerajaan tempatan yang terlibat mengikut kriteria dan contoh. Kita juga turut diberi pendedahan berkenaan fungsi kerajaan tempatan dan bagaimanakah struktur organisasi dibentuk dan siapa ahli-ahli yang terlibat. Dan juga kita turut didedahkan bidang tugas kerajaan tempatan mengikut 3 akta, iaitu Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perancangan Bandar dan Desa serta Akta Jalan, Parit dan Bangunan. Kesimpulannya di sini yang dapat saya rumuskan iaitu bagi mendapatkan keberkesanan pentadbiran dalam sesebuah negara, disarankan bahawa semua pihak bertanggungjawab berdasarkan fungsi masing-masing. Okey, pihak berkuasa tempatan tidak terkecuali memikul peranan ini demi memastikan pembangunan dan kemajuan boleh dibangunkan di semua peringkat seperti wilayah, daerah dan juga kampung-kampung. Jelas di sini membuktikan bahawa kerajaan tempatan yang juga mewakili suara rakyat dapat mencipta kemajuan dalam pentadbiran hal ehwal tempatan. Itu saja pembentangan daripada kami, kumpulan 1. Sekian, terima kasih.